Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Ada soundman tu yang begini, gini dia dengar kan. Bila director cakap action, dia dengar bunyi harimau kuat sekali. As if like it's just next to him. Hello, kita jumpa lagi dalam Puaka. Seperti biasa, minggu ini kita ada tetamu yang akan kongsi cerita lah. Cerita seram. Dan beliau tak lain tak bukan pelakon tersohor di Singapura. Dan tersohor ada Siti Hajar. Pelakon tua lah. Tak boleh cakap pelakon tua. Cakap lah. Pelakon tua. Awesome. Okay, Siti Hajar kita ni. Wah, berani tengah hari kat sini studio Puaka ni. Berani Berani ke kena panggil datang? Kesian. Mungkin kehadiran awak akan dapat more viewers kan? InsyaAllah. Tahu. Okey, ni sebagai seorang pelakon ni mungkin ada banyak cerita yang berlaku. Kalau berlakon ada lah. Tapi dah lama sih tu. Boleh lah tu cerita. time zaman belum kahwin sih. Teater, zaman teater. Bukan zaman teater. It's not even in teater. That time tengah zaman sandiwara. Kita tengah shoot sandiwara. Cerita macam Simona. Bukan, dah habis lah Simona. Dia macam dia cerita macam misteri lah. And then kita pergi kat satu I don't know whether you have went there tak. Dia dekat Tuas. Yang Okay, betul. kat situ. Habis pula itu cerita kan macam kita kena shoot malam. Habis pasal siang hari kan bising kan. So kita kena pergi malam and then kita dah dibilang that kita akan start shoot sana dalam pukul 10 gitu and habis maybe about 2-3 pagi lah. Habis kita pun dah diberitahu tempat tu keras lah. So okay, I've never experienced anything before. Okay, but particularly that day kita pergi okay, dah start mula-mula kita nak shoot. Dia main dengan kita. Kita siap generator semualah pasal kita shoot kat dalam. Okay, kat luar tu kita ada scene lah. I remember a few actors are with me. So kita tengah shoot ni, dah lampu semua dah set, dah rehearse, okay nak shoot. Bila nak shoot, tiba-tiba lampu padam. Okay. Buka balik, tak boleh. Habis dah gelap tau. Habis tempat tu memang gelap kan. Kita semua dengan ada tiga pelakon tak salah. Kita peluk-peluk. Kenapa gelap? Okay. Habis director, kru semua dah check lah. Generator okay, still working. Kenapa try buka. Okay, then boleh. Okay, start balik. Director cakap action dia mati lagi. Dia main-main. Okay, tak apa. Kita tak apa. Okay, relax. Sekali, dah. Try lagi. Okay, lepas tu okay. Kan. Lepas tu, dah shoot lah. Habis pula doktor cakap, there's one part tu kita kena ada smoke machine lah. Macam, asap. Pasal cerita misteri kan, jadi macam asap-asap gitu Jadi dia kru letak sini lah, kata smoke kat sana sebab angin pergi sini. So jadi smoke pergi sana. Betul. Bila nak shoot, dah buka, action, angin pergi sana. Oi. So pergi sana. Patah balik patah balik. So okay, tak apa, kita pergi sana, setukar pergi sana. Okay, try lagi. Okay, angin pergi sana, correct. Action je, angin pergi sana. Aku dah, jangan main-main lah. Adon. Semua bila waktu sekarang kita ketawa kan. Bila kat sana dia macam nak nangis juga. Tapi diam je. Kita semua tak nak cakap apa-apa. Because we were told that apa-apa terjadi diam je. Jangan marah, jangan apa. So kita diam lah. And then buat tu scene juga, dah jadi. Lepas tu we are supposed to do another scene. Again, lampu mati. Lampu mati lagi. Kita dah gini dah peluk. Ni tak lepas tu bila dia lampu dah mati the third time ni ada dah tak tahu fourth ke tak tahu lah, dah habis after dah lepas order asap-asap punya berlaku tu dah mati lagi. Diorang tengah check
Habis kita pun dirilah. Macam dah takut kan. Kita diri macam pegang gini. Peluk-peluk lah cakap, okey jangan tengok kiri kanan, jangan tengok kiri kanan. Tapi angin, tapi ni mata gatal. Mata gatal. Habis kan rumah dia macam rumah lama-lama kan. Dia punya set kan rumah building lama-lama. Tapi dalam dia sebenarnya tak ada apa-apa. Ada pintu-pintu semua kan. So, dia tak berangin kuat pun. Tapi aku nampak pintu dia gini. Tiba-tiba pintu dia terbuka. Wow. Aku pusing balik. Aku tengok lagi, pintu dia tutup. Wow. Seorang nampak ke semua orang nampak? Tak ada, aku seorang je dan aku tak bilang sesiapa pun. Aku macam that time, habis, tapi yang salah seorang ni, kita punya pelakon dia gini. Sekejap dia buka, sekejap dia tutup. Sekejap dia buka, sekejap dia tutup. Mulut puaka. Mulut puaka. Tapi dia tak cakap apa pun. Dia cakap sekejap dia buka. That means that person yang berlakon dengan aku ni, dia tahu. Dia tahu. Jadi aku pun diam. And then, dalam sebelah pintu tu, tingkap ni terbuka. Macam bila, because belakang tu tak ada apa-apa kan. It's just dia punya depan tu aja kan dapat pintu tingkap kan. Jadi belakang tu gelap. Bila gelap tu, you know what I saw? Dia macam an orange strip tau. Aku tu macam yang Cina yang joget-joget tu. Tapi dia orange tau. The colour orange, very luminous. And I don't see a person inside. I just saw the thing macam gini. Gini. Kau tahu tak macam panggil sinilah. Sinilah. Aku tengok. Tu apakah? Tapi aku tak sudah mati ni cakap apakah? Itu apakah? You know, buat bodoh. Dan lepas tu dia tengok lagi. Tengok lagi tau. Tak ada. Okay, dan lepas tu kita move scene. Tak salah, that particular scene hujan pun sama. Hujan tu kita dah tolak angin pergi sini sepatutnya, dan angin tolak hujan ke sana. Tak nampak tapi benda-benda gitulah. And then there was this scene. Satu scene ni dia macam kita scene dia dekat apa tu macam lalang padang tu lalang tinggi tau. Jadi soundman pun, and then in that story actually sepatutnya ada dua orang jahat ni buang mayat kat situ and lari. So macam, and then ada dialog cakap dah lari gitu. Sekali soundman ni dah arwah soundman ni dia nak shoot kan, cakap action nanti apa dia buka, okay aku jajak nanti dia buka gitu. Dia dengar lagi. Lepas tu tak, dia tak cakap apa-apa pun. Dia diam. Kita tak cakap. Semua dah, kita dah suspect tapi kita diam je. Ini okay dah habis. Ni nak pengah habis cerita ni So dah habis semua. Okay dah rap balik. Kita balik semua sama-sama naik van kan. Dah balik kat dalam van lah, baru everyone say siapa nampak apa. So the cameraman, the soundman tu yang begini dia dengar kan. Bila director cakap action, dia dengar bunyi harimau kuat sekali, as if like it's just next to him. Habis dia buka, tak ada apa-apa. Habis dengar lagi, tak ada. Bila director cakap action je, dia dengar lagi bunyi harimau tu. So itulah cerita yang, adakah itu harimau atau macam something like that. So bila kat dalam van tu, when they were talking about that, I still kept my mouth shut lah, because takut. Sebab tak tahu benda tu, you know, following ke apa ke lah. Tapi ada orang cerita jugalah kat sana ada kalau kucing yang tu jangan kacau, kucing tu masuk dalam tong sampah tak keluar-keluar. Whether is it really kucing, you also don't know. So that is my experience during berlakon lah. For if you're asking about inilah, but I haven't tak pernah nampak like real face lah. But at that point of time, tak payahlah. Kan tak payah nampak. Tak nak nampak pun bagus lah. Bagus. Biarlah. Okay, that is the time that untuk if you asking about sightings time berlakon is that lah. The next one I had experience was baru nikah, honeymoon. Pergi Switzerland. Holiday. Pergi Switzerland. Habis pula tu pergi honeymoon, badan tengah kotor. Sekali dah penat-penat lah. Kita dah travel all the way. Lepas tu masa dah sampai daripada Singapore pergi Zurich. From Zurich nak pergi Interlaken tu naik train lagi berapa jam. Dah penat, dah ngantuk lah. So kita tak book hotel lah. Dulu tahun mana dulu ada internet ni semua kan. So kita dah jalan-jalan, kita just go to this hotel. Oh okay lah, this room boleh lah murah kan. Okay, tinggal situ that room. Sekali dah
I don't know why. It feels very eerie tau about the place because maybe dia punya room macam kecil-kecil, dia punya lorong stairs also very small. So but then again dah penat kan. Okay, masuk je kan, tak barang campak je. Dah tidur pula. Ni katil, ni kepala katil lah. Sebelah katil ni is toilet lah. It's very small room. So dah penat punya pasal baring, kita tak baring dekat properly dekat kepala katil ni. So kita baring dekat the feet dekat ujung katil lah macam begini. Jadi ni is actually macam kita jalan kan. So dah ini that time my husband dah penat gila lah. Dia rasa letak je turun dari ground. For me I like still macam dah ngantuk-ngantuk tapi tengah ni rasa macam ada orang jalan tau. Pergi balik aku cakap nothing. Tidur. And then tertidur. Bertengah tidur tu tak boleh nafas. Macam kenempap lah. Kenempap. And then I hear macam ada orang reciting you know like Bible punya ni. Macam you know like sermon macam that kind atau but in a weird language. In a very weird language. So aku tak tahu whether this is macam Bible ke apa ke, but ada suara lelaki and I really hear very clearly and then aku nak bangun, aku tak boleh bangun. Aku tak boleh, I cannot wake up. I can't even macam itu. Serious tak bohong. Dan aku nak bangun macam gitu. But really that time I don't know what makes me then dalam hati baca just I cannot even say bismillah tau. I can't even say that. My mouth so cakap macam I say Allah. I just keep saying reciting Allah. Then when I say out then Allah kuat baru terbangun tau. And then I kejut my husband, dia tak boleh bangun lah. Dia macam macam really dah ngantuk gila lah. So then after that I cannot sleep lah. Relax. Then after that I told him what happened. So he went in. Pasal kita pun agaknya penat, tak baca Assalamualaikum ke apa, main masuk je kan. Sekali macam kat sebelah tu dia buka betul-betul sebelah katil tu ada Bible lah. So dia buka, dia keluarkan, cakap okay, put this somewhere else lah. So I don't know whether that is the reason ke tidak. So that is my second experience. Dia selalu hotel selalu kenapa orang mesti nak macam kalau dia twin bed mesti nak taruh barang penuhkan kat. Tak tahu lah. So I don't. Dia pernah dengar juga I've never had a twin bed. I've always like have in a hotel king or queen. So that time was a queen lah, Tapi that was the first time yang aku rasa ada orang jalan tau. Betul macam kau rasa kalau orang jalan kau rasa macam ada macam angin gitu kan. It is exactly like that and it's not macam sekali tau. Dia macam pergi balik gitu. Mungkin dia macam gitu. Aku rasa you can just feel it lah. Tapi that is my second experience lah for kalau kau cakap macam tu ni kan. Itulah second experience. Seram Seram. Kalau kat macam balik pada cerita-cerita syuting ni semua kan, kalau kat tempat lama tu Bukit kata orang tu kan. Oh tu tempat tu lah. Salah satu studio tu dan tu aku tengah host cerita ini lah bakatnya program lah, reality program. Sekali nak pergi kencing lah, pergi bawah. Studio A tak silap. Nak kencing, turun bawah dengan kawan lah, dengan one of the talent lah. Temankan tu kan. Bawah sih. Turun. Lepas tu satu perempuan ni, contestant. Dia macam okay, ni kita turun tangga Dia daripada sini tau. Dia nampak kita, dia nak naik, dia gitu. Kenapa? Tak ada apa-apa. Tu dia. Ya, normal lah. Kita pergi toilet, okay, dah buat kerja semua, lepas tu naik balik, lepas tu after that dengan cerita apa tau. Dia sebenarnya check make up. Biasalah kan, orang kalau make up artist dan make up kan tak puas hati, pergi toilet, make up check dengan cermin gini-gini betul-betul kan. Tiba-tiba, apa pasal ada rambut ekstra kat belakang? Astagfirullah. Tu yang dia macam, rambut dia keluar, bila dia keluar dia nampak kita terperanjat. Tu dia, tu satu. Lepas tu another one, time tu dengan Asnida, hiburan minggu ini tak silap. Okay, selalu kita pukul 6.30 gitu dah habis rehearsal. So pergi dinner kat kantin kan, kat 2 tu.
So kita tunggu lah. Aku, Nadia Ali sama Olin dah tunggu kat luar. Kat luar, Asnida masuk. Tiba dia lari. Dia semput. Lepas tu cakap, pasal? Asnida dah semput. Sorry Asnida, kau memang semput. Lepas tu dah gitu, dia cakap, Nadia cakap, babe, you on Dia dah angguk. Dia ring. Time tu dia ring dulu kan, baru you on kan? Dia ring Gitu. Alamak. Lepas tu terus, aku dengan Olin masuk lah jalan. Jom, temankan aku. Olin temankan aku. Sembrani. Belakang memang lama tau. Nak buka pintu, tendang dulu. Tak ada orang. Tu ambil dia punya barang semua, obat semput dia. Tu keluar. Dia dah chill. Malam tu dia nak performance nyanyi, Asnida. Imagine. Kan, semput. Lepas tu terus, dia ceritakan, tak ada, tadi kat situ aku ingatkan kau boy, kau ikut aku. Aku tak ambil duit lah, kau ikut aku. Lepas tu pusing, aku dah nampak lain. Alah. Akak. Itu yang dia terus dash. Tapi memang situ yang kau tahu yang satu yang apa? Tu tangga. Toilet yang dekat makeup unit dulu tu. Kat atas sana. Dekat kan ada apa room tu? News punya ni. Dia ada dulu punya makeup room. Ya. There's one dekat dengan studio. Atas pula ada. Dekat dengan studio. Correct. Kat situ. Aku tak nak. I'm always like this. I don't want to be influence. Tapi one particular tu, aku pergi toilet tu, aku dengar ada orang cuci tangan. Jadi aku kencing, lepas tu aku keluar. Tak ada orang lah cuci tangan. Lepas tu aku malam lah. Tu malam lah? Siang hari? Itu malam ke siang, tak ingat lah. Petang gitu agaknya. Sana siang hari pun kadang seram juga. Aku sebab tu cepat-cepat. Aku macam, okay. Kat luar ada orang lain kan. Ya. Aku dengar bunyi air cuci tangan. Saya keluar tak ada. Air pun tak keluar. Apa ni? Terus aku cepat-cepat kabut. Kan? Aku tak bilang siapa pun. I don't want to tell anybody. Benda-benda gini aku takut tak bilang. Pasal macam, yes, I was the one. Takut kan? Sekali kat sebelah. Ya, tu aku lah tu. Mampus aku. Kau dah cakap, kau dah tahu. Kan? Kau ada bersuara? Kau ada bersuara? Macam mana? Dulu aku kerja pun malam balik kedua pun sama. Jalan seorang. Nanti mata jahat lah. Tengok lorong. Kan mesti ada lorong. Naik atas. Dah panjang dah lah. Panjang nak keluar daripada konti tu. Tengok. Hai, tak ada orang ke? Ikut dah kedua pagi ke? Semua takkan balik lambat tu kan? Dah hantar kunci naik atas kat toilet tu. Jalan. Lepas tu ada kat tangga yang panjang tu. Tengok kan. Sampai kat motor, kat gate tu kan. Terus angin. Tu macam. Berwangi. Dah mati lah. Dah mati lah. Wanginya. Ni kan interesting lah kan. Okey tak apa. Besok demam. Itulah kan. Tak apa-apa tau. Kau cakap pasal balik ni Pasal lambat. This happen bila aku pregnant second one. Anak aku yang first tu baru about 1 year plus, nak dekat 2 years lah. Laki aku kan kerja shift kan. So hari tu dia balik lambat lah. He went back. Selalu dia kalau petang kadang-kadang dia balik nak dekat pukul 1, pukul 2 pagi. So dia kerja petang hari tu. So kat atas rumah aku tu that time orang atas pindah. Aku tingkat 4, orang tingkat 5 pindah. So dia dah pindah, then there is a new owner coming in. So bila new owner coming in tu, mula-mula rumah tu tak ada apa-apa. Aku tahu tak ada orang pun atas kosong kan. So particularly that day, aku balik kedai dengan aku. Laki aku kerja petang. So aku turun tangga. Kita naik tingkat 6, turun 2 tangga. So turun, rumah tu yang tingkat 5 tu, diorang ada letak apa tu macam, I think diorang sembayang apa dekat depan pintu rumah tu. So aku tengok gini, dan aku dukung anak aku lah turun bawah macam biasa. Sekali malam tiba-tiba anak aku melalak tau. Melalak, nangis. Lepas tu, habis aku rumah lama aku pula, masa aku punya bilik, ni katil aku, ni pintu ni kalau buka nampak tingkap luar. Living room dia tingkap. So anak aku nangis, lepas tu dia tengok tingkap dia gini. Dia tunjuk tu. Lepas tu dia nangis. Aku cakap apa pula budak ni. Tu gitu. So aku tutup pintu. Rumah lama kat mana? Dekat Bedok South. Okey. Habis aku dah sudah tidur, aku tepuk dia tidur, lepas tu nangis. Aku dengar kat atas bunyi ketuk macam ni. Aku cakap siapa pula malam buta ketuk kat atas.
So aku maybe then like I say lah, aku tak terfikir lah macam oh maybe the owner of the house pasal siang diorang pergi sembahyang, agak ni malam diorang buat apa, rumah dia kemas ke apa kan. Tengok betul-betul. Dekat atas betul-betul kat bilang gini ketuk-ketuk. Tak berhenti-berhenti tau. Aku cakap apa pula ni. Dan after that anak aku pula macam nangis. Habis macam demam tau. Dia macam demam aku cakap. Dan aku telefon lelaki aku. Aku cakap, balik pukul apa ni Azira macam dah demam Aku cakap okey. Nak dekat balik ni. Cakap okey. Kalau malam ni dia makin demam, aku cakap we go malam ni juga pergi doktor, pergi hospital. Oh, dah bearing lah. Apa ni? Tak ada tu, komputer kita kat belakang tu dia berbunyi. Bukan apa-apa semua. Okey, lepas tu? So dia dia nangis. Then after that like, aku cakap okey lah. So dia cakap okey, I dah on the way nak balik. Okay. So tu aku dengar je bunyi ni. Lepas tu aku dengar macam serit. Again, I never think of anything Correct. kalau kau tinggal dengan anak kau diorang dengan kau pregnant, kau rasa kau nak fikir benda ni semua. Betul. Nanti kau tak boleh duduk rumah kan. Betul. Aku macam diorang nak buka TV kat dalam bilik tu, tengok TV ni. Sekali laki aku balik, aku dengar macam bunyi pintu tau. Okay, aku tengok. Habis aku buka pintu, aku tengok tak ada. So aku masuk dalam bilik balik. Rupanya bukan laki aku ada belum balik. Habis tak macam mana, after about maybe half an hour later, baru laki aku masuk rumah, cakap you kat dalam bilik? Dia cakap dengan aku gini, apa pasal? Tak, tadi you bukan ke nak buka pintu? Tak ada, kat dalam bilik. Because tadi bila dia dah sampai rumah, dia nak buka pintu, dia dengar aku jalan nak buka pintu. So dia stop. Dan pasal dia ingat dia dah buka kunci ini, dia dengar aku macam nak buka pintu. Dia dah buka kunci gate, dia ingat aku dah buka pintu dan dengar bunyi aku macam dah gitu tau. Habis dia tunggu lah. Cakap asal tak buka-buka Tunggu tak buka. Laki aku buka lah pintu. Tengok tak ada. So laki aku masuk bilik. You kat dalam bilik. Tadi bukan you kat luar ke? Buka. Siapa tu? Tak tahu siapa lah. Sampai sekarang tak aku. Betul. Dan lepas tu anak aku malam tu demam. Lepas tu dia cakap tak apalah, dah nak agak pagi, kita tunggu pagi lah sekali. Hantar dia pergi doktor dan I can take ambil dia MMC, baby take leave ini. So malam tu anak aku demam, dia tidur terperanjat tau. Terperanjat. So the next day kita pergi doktor. So while waiting for the to go in ini, kat sebelah kedai doktor tu ada kedai jual toys. So sebelah toys tu ada so macam anakku macam dah sakit kan, jadi laki aku dokong ni, tunjuk toys ni, dia tengok nak beli ni, you want to buy this, sekali ada crocodile kan macam the rubber crocodile ni yang gigi dia fangs kan. Laki aku gini, you want to buy this, dia tengok dia termelalak-lalak kau. Dia takut. So tak tahu apa sebenarnya yang dia nampak. Ni dah besar-besar gini kan, aku tanya dia, Kak, what did you say? I cannot remember lah, was what 1 year plus. Dia nangis-nangis lah, dia betul pija. Macam dia tengok that ini kan. Maybe most probably what she saw is could be fangs or whatever lah. That make her scared sampai demam gitu sekali lah. Tengok kan, anak kau tak remember Baru Asida ceritakan pada kita yang anak dia berapa bulan gitu kan, baby kan. Sekarang baru lately ni tunjukkan gambar. Dia cakap tahu, I know this thing. Gambar yang diorang hotel diorang duduk tu dalam bilik. Anak dia tahu. Macam mana tu? Masih baby, sekarang dah besar. Dia tahu benda tu. Macam tempat airconnya tu cakap. Sebab dia cakap nampak apa? Dia nampak. Dia boleh cakap, anak dia cakap nampak mata kan, macam ada mata. Aku tak tahu apa anak aku nampak. Tapi dia tak ingat. Tapi pasal aku that time aku pregnant, orang kata kalau kita pregnant benda-benda ni suka kan. So I don't know lah. Maybe also because we went past that house yang upstairs tu. But lepas hari tu, so far yang aku ingat actually bila anak aku sakit tu, then we kind of realise that something's going on upstairs Tapi kita tak buat apa-apa. It's just that what we did was we accelerate dengan baca, ngaji, all this kind of things kat rumah. That's all lah. So far after that,
tak kena lagi lah. Cuma aku tahu that time pasal rumah aku en bloc tau tu rumah. Bila en bloc tu semua everybody dah keluar, tinggal aku dengan jiran lagi berapa tau. That means atas, bawah semua dah tak ada orang, sebelah kiri semua aku dah macam, but that time anak dah besar sikit lah. So at that point of time actually aku dengar lah certain things, tapi kita just choose to ignore. Sebab anak pun dah besar. Masa anak-anak aku that time yang eldest dah Sec 2, yang kecil that time was 12 years old lah. By the time rumah tu en bloc kan. So but that was the time that aku jarang masuk dapur. Asal? I don't know. I just feel that because dapur aku very long, besar. Dekat rumah lama tu dapur very long. So aku takut like macam maybe I see sightings ke apa lah. Because like I said lah, atas tak ada orang, bawah tak ada orang. Dia ada blok semua dah ramai dah left. So kalau aku kat dapur seorang-seorang, if aku keluar nampak orang lain punya dapur yang kosong, I might see things, you see. So I would rather aku remember those times aku jarang-jarang masuk dapur lah. I mean aku masak pun aku akan masak cepat-cepat dan aku akan makan dekat living room with my kids ke apa. We don't really spend so much time in the kitchen. Imagine kalau kau tengah masak-masak kosong kan semua kan. Black block ada depan semua dah kosong. Imagine aku dah ceritakan kat episod yang lalu. Imagine ada satu orang yang tengah masak, orang tu kau lah. Kau tengah masak, tiba-tiba orang bersuara, tengah buat apa tu? Dia tengah menyangkung kat galah tu lah. Tak ada, aku nasib baik memang tak ada galah. Memang daripada blok tanah. Imagine sekarang yang kat blok kita ada tu semua. Galah tak apa. Kau imagine tak kalau macam dia bergayut ke apa dekat sekarang kan kat luar tu kan. Kita macam-macam lah. Kita ni lebih mulia Tapi rumah kau tu kawasan kubur, kau tahu kan? Rumah aku yang sekarang ni. Yeah. Yes, kalau aku tahu rumah aku sekarang ni kawasan kubur. Yeah. Tapi tak bercakap habis lah tak bercakap habis. Alhamdulillah peace. Sebab sebelah ada temple, dia protect maybe aku rasa dia dah berkumpul kat situ. Kita fikir lah Yang penting kita happy, kita respect each other. Itu yang penting. Yes, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Betul. Macam gitu. So far alhamdulillah lah. So far aku dah kat situ dah berapa nak dekat 8 tahun dah yang rumah baru ni. Alhamdulillah lah. Okay. So far okay. So anak aku pun cakap tak ada rasa yang apa-apa yang happy, sepatutnya. Peaceful. Cuma kalau bising-bising pun jiran nak kat atas gaduh. Of course. Okay, terima kasih Haja kerana sudi ceritakan cerita seram awak. Tak apa seram sangat lah tapi yelah, eksperimen. Mungkin ada kat luar tu yang sedang mengandung ke apa saat ini. Kalau boleh jangan keluar malam. Kalau nak keluar pun terpaksa keluar, amalkan zikir, baca-baca dan sebagainya. Most important thing, jangan amalkan apa orang tak suruh, tak paku lah apa benda ni. Janganlah. I mean I think to protect yourself is a lot of zikir, a lot of baca doa. That is more important lah. Because like I said lah, after that incident, aku tak ada macam panggil bomo ke apa pergi halau hantu, tak ada. Kita just protect ourselves lah. Because I believe dia, being tu. Tapi kalau kita tak dia suka kacau-kacau kita, betul. Dah, okay lah, kita just need to protect ourselves je lah. Sebab heran, kadang-kadang maghrib tengah azan ni nak keluar. Macam apa hal? Kawan cakap jangan keluar kan? Itulah sampai sekarang orang. Yalah, orang sekarang pun kadang-kadang budak-budak kecil kan, kalau buat keluar, kalau mak-mak cakap, budak-budak kecil maghrib-maghrib masuk dalam, dengar. Jangan tak dengar. Betul. Okay, dengar Okay, terima kasih Haja sekali lagi. Dan seperti biasa, setiap yang datang, pulang tak akan apa? Tangan kosong. Gitu. Tunjak. Ampun. Ini dia. Tadadam. Mate saya baru buat air. Hey, senang. Engkau buat lambat. Orang dah nak balik pun sampai. Ini dia. Daripada apa ni? Layang-layang Insyirah. Yang ini. Yang ini. Okey. Ini betul-betul punya. Awak suka kopi? Kopi kosong? Oh, thank you. Kan? Suka kopi. Ni onde-onde. My favorite so. Kan daripada Hanis. Itu daripada Kopi Boy. Dan ni daripada Hanis juga. Dia buat, ni boleh makan. Oh, boleh Puaka. Jangan makan tu mulut puaka. Betul. Biskut puaka Itu sedap. Biskut puaka. Daripada Hanis. Dan ni daripada Julie Bakes. Okay. Thank you so much. Belum habis lagi. Apa? Ada fragrance daripada Wali Fragrance. Alhamdulillah. Untuk awak. Terima kasih. Thank you so much. Banyak macam birthday hari ni. Birthday. Dan ada lagi last. Ada lagi last. Apakah itu? Ini daripada Shiruki Studio. Shiruki. Awak boleh berendam.
Kalau ada macam sakit-sakit ke apa ke, kurang Wah, sedap badan, ni Syuki, semua awak boleh rendam kat situ. InsyaAllah. Okey, apa-apa baik. Thank you. Okay, terima kasih. Thank you so much for having me. Okey, bagi anda di luar sana, kalau nak apa yang Hajar ada dapat ni semua kan, link semua kat bawah. Seperti biasa, click and just Google lah. Dan satu lagi, kalau ada apa-apa komen semua, boleh silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe. Like and share, $5, like and share, and subscribe. Jangan lupa tekan lonceng untuk dapatkan notification ataupun berita-berita terkini. Dan itu saja, jumpa minggu hadapan dalam Puaka Tidak Kira Usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Thank you for watching Puaka. Jadi pada episod kali ini, kita dapat lihat, kita dapat dengar lah. Kalau episod ni ada tentang kat dalam toilet. Kena dengar balik lah. Kalau belum dengar tu kena tengok balik. Share dengan kawan. Paling interesting dalam part ni bila saya dengar, saya tonton. Kita dapat lihat bahawa kalau kat dapat tandas ni, bila kita masuk, pastikan masuk tandas dengan kaki kiri. Dan kena bacalah doa masuk tandas. Nanti kalau doa masuk tandas tu ada minal khubuthi wal khaba'ith. Itu syaitan perempuan dan syaitan lelaki. That part of the doa is very important. Pasal bila kita masuk dalam tandas, kita biasanya, kebiasaan kita mungkin akan tanggalkan segala-galanya. Tapi sebenarnya kalau sunnahnya, kalau kita orang Islam ni, masuk at least ada kain yang tutup aurat yang paling nampak, zahir. Cover sikit. Jangan belengging. Pasal bila masuk dalam, itu memang rumah mereka. Mereka akan dapat free show. Kalau kat dalam, confirm diorang tengok kita. Jadi kalau diorang dah tengok, dan jin ni, syaitan ni ada jantina. Perempuan dan lelaki. Kalau kita perempuan, lelaki tengok kita. Kalau kita lelaki, yang perempuan, jin syaitan, perempuan tengok kita. Jadi kalau contoh kita belengging, dia sukakan kita, dia ikut kita keluar dari tandas. Sebelum masuk tandas kaki kiri, baca doa, tutup sikit lah. Kalau orang-orang Melayu ada istilah berkemban kan, tutup sikit. Jadi terhormat. Macam Nabi Muhammad pun tak pernah masuk tandas tanggalkan semua. Dia ada pakai menutup. Itu cara-caranya lah, adab-adabnya. Khawatir takut ada yang tengok kita. Tapi harapnya tidaklah InsyaAllah. Apapun. Jangan takut kepada mereka. Hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.